Kita bersama dengan Profesor Dr. Bajoya Badai, pakar ekonomi kita untuk kita diskusi tentang akaun 3 yang bakal dibuka dalam masa 2 tahun lagi dan juga pengeluaran KWSP secara berkala bulan-bulan, ya ataupun tidak. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kita. Kalau Profesor Terima Dr. kasih. Bajoya bersama kita, insya-Allah memang seronok diskusinya. Jadi di sini mungkin saya nak tanya kebaikan untuk pengeluaran berkala ini dan pendapat doktor sendiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat mengalu-alukan mana keputusan KWSP untuk mewujudkan akaun 3. Sebenarnya ini merupakan satu lonjakan yang besar kepada KWSP kerana secara efektif KWSP kini akan mengisytiharkan yang mereka adalah sebuah bank simpanan. Sebab akaun 3 adalah akaun simpanan seperti akaun bank. Cuma apa yang membezakan akaun 3 ini dengan simpanan bank yang biasa? Yang pertamanya, dia membolehkan pencarum-pencarum, misalnya rider, petani, penelayan dan sebagainya untuk mencarum secara bulanan ataupun secara harian, mingguan apabila mereka mendapat pendapatan. Jadi ini merupakan satu program simpanan semi paksa. Keduanya, dia memberikan pulangan yang insya-Allah lebih tinggi daripada pulangan bank kerana KWSP mempunyai track record membayar lebih daripada 5% sehingga 9% pada satu masa. Jadi walaupun kadar simpanan yang dijanjikan untuk simpanan 3 adalah lebih rendah daripada kadar simpanan biasa, tapi dia mestinya akan lebih tinggi daripada simpanan bank hari ini 1,5% misalnya. Okey, jadi kalau kita lihat dari segi pelaburan lah, kalau kita keluarkan daripada KWSP dan letakkan di tempat lain pun kita tak akan dapat pulangan yang selumayan kalau kita simpan di KWSP. Jadi mungkin saya nak kongsi satu statistik yang amat membimbangkan. Kita tanya kepada penonton juga dan kita tanya kepada rakyat, ada juga yang mempunyai kesangsian seperti ini. 81% ahli KWSP tak cukup wang untuk bersara dan setakat 31 Disember 2022 hanya 19% daripada ahli KWSP mencapai tahap simpanan asas. Maknanya lebih daripada 80% tidak mempunyai simpanan persaraan yang cukup. Jadi kalau kita keluarkan secara berkala, mungkin akan menjejaskan masa depan pencarum-pencarum kita. Pendapat doktor? Okey. Kepada pencarum-pencarum biasa yang bekerja dengan majikan, mereka akan mencarum 11% setiap bulan dan 13% oleh majikan. Yes, dan itu 70% akan masuk dalam akaun 1, 30% masuk dalam akaun 2. Betul. Daripada akaun 2 itu dibahagikan, mungkin 1/3 daripada itu boleh masuk ke akaun 3. Kepada kumpulan sukarela, pencarum sukarela ini, rider, isuri rumah, nelayan, petani, gig ekonomi lah katakan. Mereka semua akan mencarum mengikut bila-bila mereka mendapat pendapatan. Jadi bila mereka mendapat pendapatan, mereka boleh buat keputusan berapa banyak nak masuk dalam akaun 1, akaun 2 atau akaun 3. Kemungkinannya mereka tak berani nak masuk dalam akaun 1 sebab tak boleh keluar. Tapi kalau dia masuk akaun 2 dan akaun 3, akaun 2 dia boleh keluar kalau untuk beli rumah, untuk pergi haji dan sebagainya. Akaun 3 bila-bila masa dia boleh bawa keluar. Jadi memang 6.3 juta penyimpan hari ini mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000. Sasaran KWSP ialah RM240,000. Baru dianggap cukup. Itu pun sebenarnya tak cukup. Sebab kalau RM240,000, dia hidup 20 tahun lagi, satu bulan dia boleh bawa keluar RM1,000 je. Jadi kalau bulan-bulan? Kalau katakan dia ada kurang daripada RM1,000 dalam akaun, jadi kalau kita nak keluarkan, kalau saya buat kira-kira dalam RM42 sebulan begitu. Adakah Dia tak boleh bersara. Jawabnya dia tak boleh bersara. Jadi kat sini juga saya nak jadi orang jahat sikit lah, devil's advocate sikit lah. Katakan kos sara hidup naik, tapi gaji kita tetap sama untuk mereka yang mencarum setiap bulan lah, waktu pekerja kan. Dan mereka mungkin keluarkan duit yang lebih daripada berapa banyak mereka mencarum. Jadi kat sini apa mekanisme untuk menghadkan pengeluaran secara berkala ini jikalau
mereka mengeluarkan lebih banyak daripada mereka mencarum. Kita campurkan 11% daripada kita dan 13% daripada majikan. Silakan doktor. Hanya 70%, hanya 30% saja yang boleh masuk ke dalam akaun 2 dan akaun 3. Jadi mana daripada akaun 2 30% itu dipecahkan, mungkin 1/3 ataupun 10% masuk dalam akaun 3. Jadi penyimpan-penyimpan hanya boleh bawa keluar 10% saja. Sebenarnya kita mesti menghayati bahawa KWSP ini merupakan satu caruman simpanan untuk hari tua, untuk hari persaraan. Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa ini simpanan biasa. Jadi sekarang ni akaun ketiga mewujudkan peluang untuk penyimpan-penyimpan membawa keluar seperti akaun bank yang biasa. Tapi jumlahnya adalah terhad. Mungkin kepada 10% daripada baki jumlah simpanan. Saya juga nak bertanya kepada doktor, ya, kadang-kadang rakyat Malaysia ni dia terlupa nak ukur baju kat badan sendiri. Saya cakap terang-terang lah kan. Mungkin dia kata, oh saya mampu, tapi mungkin tak mampu. Jadi mungkin kepada mereka yang dikatakan, okey saya nak keluarkan setiap bulan, dia dah planning dan sebagainya. Tapi kalau mereka kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mencarum, adakah mekanisme untuk menghalang mereka untuk membuat pengeluaran untuk simpanan hari tua? Simpanan hari tua bagaimanapun tidak akan boleh dikeluarkan, dan bila kita menghadapi COVID-19, kerajaan membuat pengecualian, dan itu sangat dikesali. Kerajaan pun melihat bahawa itu satu polisi yang telah menghancurkan mana peranan KWSP, kerana pekerja-pekerja tidak boleh mengharapkan KWSP lagi untuk menolong. Sebab itu kita memerlukan satu lagi kaedah ataupun sistem yang dipanggil sistem keselamatan sosial. Ini wujud di negara maju seperti the US, the UK, Eropah. Mereka ada misalnya faedah hilang pekerjaan. Kalau seorang tu hilang pekerjaan, setiap bulan dia akan dapat bantuan. Ini kita memerlukannya berasingan daripada KWSP. Dan itu sepatutnya merupakan satu program yang diwujudkan daripada kekayaan kerajaan. Kerajaan hari ini mempunyai kekayaan bertrilion nilainya, dan setiap tahun mendapat antara 50 hingga 70 bilion dividen. Jadi itu sepatutnya merupakan dana dalam skim keselamatan sosial tadi. Dalam sistem keselamatan sosial atau social security seperti digunakan oleh negara-negara yang maju di luar sana. Satu lagi soalan sebelum kita tutup perbincangan kita. Adakah mereka yang boleh atau mampu mengeluarkan secara berkala dari akaun 3 ini, adakah kriterianya kita boleh beri secara pukal ataupun kita tengok sebagai case by case basis, mampu atau tak mampu? Okey, saya rasa kepada kumpulan yang bekerja penuh masa, dia panggil formal employment, dia tak ada pilihan. Hanya 30% saja yang boleh ditimbangkan masuk ke dalam akaun 3. Tapi kepada kumpulan yang mencarum sukarela kerana mereka tidak ada majikan, mereka boleh bawa keluar bila-bila masa dalam simpanan 3. Kerana matlamatnya telah berubah. Matlamatnya ialah KWSP akan cuba menolong menguruskan pelaburan kumpulan ini seberapa boleh. Tetapi kalau mereka membuat keputusan untuk mengeluarkan semuanya pun, mereka tidak boleh menghalang. Saya semuanya demi kelangsungan hidup juga, ya. Betul, ya. Memandangkan kita masih sedang pulih daripada pandemik COVID-19. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Bajoya Bardai, pakar ekonomi kita, kerana berkongsi fikiran kepada mereka yang mungkin muskil di luar sana, dan nasihat doktor kepada mereka di luar sana. Mungkin kata-kata akhir untuk penonton kita. Carum atau tidak, keluar atau tidak setiap bulan, pendapat doktor, nasihat doktor. Ya, saya mengharapkan semua kumpulan yang tidak bekerja secara formal mewujudkan satu disiplin untuk mencarum. Setiap kali mendapat pendapatan, ketepikan 10% atau 15% masuk dulu dalam KWSP. Biar dia di situ, dan tiap-tiap bulan kalau kita sangat memerlukan, kita keluarkan balik.
tapi kena ada disiplin untuk mencarum itu sepanjang masa, sepanjang waktu. Apabila kita ada peluang. Alhamdulillah. Jadi disiplin amat diperlukan dan sekali lagi mungkin saya nak tekankan ukur baju di badan sendiri apa yang kita mampu atau tidak mampu. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Bajoya Bardai. Salam Jumaat, Doktor. Terima kasih. Salam Jumaat.